وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma. Yang dimuliakan pengerusi serta jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya, tuan-tuan dan puan sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama ada sedar tak sedar, suka tak suka, perasan tak perasan, kita sedang berada di dalam naungan dan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita dapat sama-sama menunaikan solat subuh secara berjamaah, dapat berzikir, berwirid, berdoa, dan insya-Allah kita dapat berdiskusi, berbincang tentang majlis ilmu yang mana insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita mengibadahkan hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan bapa yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini saya nak bincang tentang 5 campur 5 campur 5. Tajuk perbincangan hari ini, ataupun nama lain kita panggil buku 5 boleh juga kan. Sebab nak bincangkan 3 perkara, 5 perkara dalam 3 perkara. Lebih kurang macam itulah. InsyaAllah saya akan cuba kupas. Dan kalau tuan-tuan bapa ada soalan, boleh tanya teruslah. Kita tak payahlah nak formal-formal sangat kan? Tak payahlah nak tunggu dah habis baru nak tanya. Dan saya suka kalau ada orang tanya. Kalau saya rasa saya perlu jawab terus, saya jawab terus. Kalau saya kata soalan ni saya akan jawab lepas ni, okey, saya akan jawab lepas ni, gitu. Tapi nak tanya, boleh tanya terus. Sebab baru-baru ni saya punya syekh daripada Universiti Al-Azhar, orang Arab mesti datang syarah. Dia datang, dia bagi kuliah di Masjid Asy-Syakirin, Gombak. Jadi dalam kelas pengajiannya dia ada bagi sanad lah, kitab dan sebagainya. Cuma di hujung tu dia kata antara tanda-tanda kerosakan majlis ilmu apabila penyampai ilmu tidak membenarkan pendengar ilmu untuk bertanya soalan. Di sini tu. Jadi tanda-tanda kerosakan majlis ilmu apabila tidak diberi ruang soalan kepada orang yang nak bertanya. Sebab Nabi pun kata as-su'al nisful ilmi. Soalan itu setengah daripada ilmu. Jadi setengah daripada punca-punca ilmu datangnya daripada persoalan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, afala tatafakkarun, afala taqilun, dan banyak lagi afala yang lain. Tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu bertadabbur, tidakkah kamu. Sebab ini kadang-kadang persoalan-persoalan inilah yang boleh menyebabkan ilmu seseorang itu semakin bertambah dan bertambah. Okey, tuan-tuan apa yang mati Allah sekalian, perbincangan kita pada pagi ini, yang pertama saya nak sebut tentang kebahagiaan. Yang mana semua orang kat dunia ni dicari kebahagiaan, sama ada kebahagiaan duniawi ataupun ukhrawi. Dan sebagaimana Nabi yang ajak dalam Quran pun dah ajar kita, wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Inilah doa yang tertera dalam Al-Quran, yang berarti, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan lindungi kami daripada azab api neraka. Doa ini doa yang biasa dibacakan oleh Nabi. Setengah riwayat mengatakan bahawa doa ini dibacakan setiap hari oleh Nabi. Malah Nabi pun pernah mengatakan bahawa dalam banyak-banyak doa yang paling baik ini bukan doa yang terbaik, sebab dia merangkumi aspek kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebab itulah doa ini sangat power, maka sangat digalak-galakkan untuk kita membaca
membacanya setiap hari, setiap ketika, kerana ia juga merupakan sebahagian daripada sedutan petikan ayat Al-Quran. Terutama apa yang mati Allah sekalian, ada orang bahagia senang je, dia bahagia pada dia. Kalau budak kecil bahagia, dia dapat gula-gula, bahagia dah dia. Dapat mainan, seronok dia, senyum dia sampai besok, mainan bawa tidur, itu bahagia pada dirinya. Kalau budak-budak remaja, budak sekolah mungkin bahagia bila setiap kali cemerlang dalam peperiksaan, bahagia dah dia. And kalau budak universiti pun macam tu juga. And kalau orang yang belum kahwin, kebahagiaannya apabila dapat bertemu dengan pasangan masing-masing, dapat jumpa lepas rindu, makan sama-sama, tengok wayang sama-sama, dating. Orang Cina kata apa, patau-patau kan. Itu jadi itu semua kebahagiaan pada mereka. Kalau pasangan suami isteri, kebahagiaan mungkin setiap kali melahirkan anak. Jadi definisi bahagia itu tak sama antara satu sama lain. Ada orang bila dia dapat macam ada satu pakcik tu, saya belanja dia, ajak dia makan tengah hari. Jom makan tengah hari. Tak apa lah, kenyang lah, pagi tadi sarapan berat. Tapi nampak macam letih berapa sebab tak dapat rokok. Jadi saya tanya dengan dia, tu nak makan apa? Makan apa? Tak nak makan lah, nak rokok boleh lah. Jadi bila dapat rokok tu dia bahagia. Itu definisi bahagia dia. Macam kita tahu cerita Mami Jarum ke apa benda ke, orang perempuan bersembang, lepas tu dia dah kutuk jiran sana, dia dah ngumpat jiran sini, dah habis sembang baru dia, lega aku dapat sembang dengan hang. Lepas aku punya hajat apa? Nak cerita keburukan orang. Itu Mami Jari. Tu dia tangan dia tu sampai jari, sampai ke lengan dia punya apa? Gelang yang penuh. Tu kebahagiaan dia. Jadi sebenarnya hari ini kita nak tengok kebahagiaan apa sebenarnya, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Sebab cerita pasal kebahagiaan, kita tanya dengan orang Islam ke tak Islam ke, diorang mesti nak cerita pasal, diorang pun nak bahagia juga. Saya tanya kawan saya orang Cina, saya tanya dengan dia, okey, apa tujuan you nak hidup kat sini, kat orang bumi? Dulu saya rasa saya pernah ajak sini. Tujuan kita hidup kat sini, yang pertama untuk ibadah, yang kedua untuk apa? Untuk jadi khalifah, yang ketiga untuk melakukan yang terbaik, untuk diuji dan melakukan yang terbaik. Tiga perkara. Tapi saya tanya benda ni soalan yang sama pada orang kafir, pada orang Cina dan sebagainya. Apa jawapan mereka? Jawapan mereka kata, kita nak bahagia lah. Bahagia tu macam mana? Ialah bahagia tiap hari cari wang, bila wang sudah banyak, bahagialah. Wang banyak, apa pun boleh beli dah. Mau beli rumah, mau beli kereta, mau jalan-jalan makan angin, mana-mana pun kita wang ada. Wang ada, semua senang settle lah, boleh settle lah. You tak pening kepala lah, apalah. Bila kita tanya Datuk Major David Teo, kenal tak? Major David Teo, kenal? Juga pun ni. David Teo. Bila time Hari Raya Cina, dia tak berakhir. Dia sibuk buat kerja. Dia nak promosikan dia punya filem-filem dia. Buat press conference lah, apa benda lah. Sampai ada wartawan tanya dia, hello Mr. David Teo, you tak raya ke? Ini kalau mau cari wang jangan fikir raya tak raya lah. Esok bila kita sudah banyak wang hari-hari pun boleh raya loh. Jadi itu kebahagiaan dia kat situ. Saya happy lah. Kita hari raya mau happy, betul lah. Jadi sekarang ni saya promosi saya punya filem, saya rasa happy. Ini saya punya raya lah. Jadi itu definisi kebahagiaan mereka. Jadi Imam Al-Ghazali menggariskan 5 peringkat kebahagiaan itu. Yang ini kita nak kena kaji balik supaya kita punya indeks kebahagiaan itu masih lagi berada di atas track ataupun landasan yang betul sebagaimana yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, pandangan Imam Ghazali tentang pertama, tingkatan kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan fizikal ataupun dipanggil sebagai as-sa'adatul badaniyah, kebahagiaan yang bersifat badaniyah. Badaniyah ni fizikal lah. Okey, macam mana cerita itu? Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kebahagiaan yang pertama yang perlu untuk kita jaga, yang wajib untuk kita bertanggungjawab ke atasnya ialah kebahagiaan fizikal, iaitu kita mesti sihat tubuh badan. Kita mesti jaga kita punya
kita punya jantung, bawah pinggang kan. Mana yang ada gout tu kena kurangkan makan daging. Mana yang kencing manis kena kurangkan makan manis-manis. Mana yang darah tinggi kena kurangkan garam. Mana yang kolesterol tu kena kurangkan makanan-makanan berkolesterol dan sebagainya. Ini penting. Sebab apa? Sebab inilah punca kebahagiaan yang pertama. And ada orang dia kaya macam mana sekalipun, tapi bila dia duduk kat rumah asyik pasang dialisis je pun dah tak bahagia lagi. Saya ada baru ni saya ada ziarah seorang hamba Allah ni, saudara saya jugalah. Rumah dia ada 4 kereta mewah. Jaguar sebiji, Mercedes sebiji, BMW sebiji, satu lagi dia pakai apa tu yang pak segi Hummer. Pakai Hummer. Pelik nombor 2. Hammer tu penukul. Ini bukan Hammer, penukul semua rumah ada penukul ni Hummer kan. Hummer. Jadi memang kaya lah kan. Jadi kira-kira balik setahun dia bayar road tax 10,000 untuk layan kereta dia, road tax je. Setahun tu mungkin dalam 20-30 ribu setahun nak bayar road tax. Tapi itulah kan, walaupun nampak fizikal rumah besar, siap ada security, ada jaga kan, ada bilik untuk driver, ada bilik untuk bibi tu biasalah, ni driver pun ada bilik dia kan. Rumah dia memang besar lah kan. Anak dia pun ada PA. Anak ada PA, kita dah tua ni pun kadang ada tak ada PA. Ni dia anak dia ada PA kan, tolong semak dia punya homework tiap hari kan. Sekali bila tengok kesihatan dia sekarang dah kena dialisis. Jadi dia terpaksa beli mesin harga 100-100 ribu letak kat rumah dia. Kalau tidak dia pergi pusat dialisis seminggu 3 kali tak larat. Jadi buat kat rumah. Jadi buat kat rumah 2-3 hari sekali, kadang-kadang adalah sister datang tolong pasangkan. Tapi itulah bila saya cakap dengan dia, wah makin niaga makin maju kan. Niaga maju pun dia kata tak guna kalau badan tak sihat. Jadi memang betul lah Imam Ghazali kata kewajipan untuk mencari kebahagiaan peringkat pertama, pastikan badan itu sihat. Kita ada tanggungjawab terhadap badan kita, kita ada tanggungjawab terhadap tubuh kita, maka peliharalah kesihatan tubuh kita supaya kita mencapai kebahagiaan untuk peringkat yang pertama. Baru ni tuan-tuan perempuan, saya 17 Mei tadi saya aksiden tuan-tuan. Naik motor kan. Motor tak besar lah, motor 535. Saya rasa saya pernah datang sini kan. Bila datang sini parking kat sini gobong kalah hari imam kan. Bom kan. Dan ni masa tu nak pergi forum pergi SG4, aksiden, jatuh muka habis ni lah. Ni yang sampai sekarang muka saya ni lah. Ni 17 Mei tadi aksiden, 2 Jun tadi kena operation. So ada 3 luka saya kena tembuk kan. 1, 2, 3. Dia betulkan tulang soket mata ni yang dah terabur lah, pecah kan. Jadi dia repair, dia ketuk-ketuk, dia tukang kan. Masa tu saya tidur operation 6 jam dekat PPUM. Akhirnya macam inilah muka saya. Sekarang bengkak masih tak hilang lagi. Masih mata pun hitam sebelah macam beruang panda kan. Jadi jaga kesihatan dah penting lah kan. Jangan sampai aksiden dan sebagainya. Saya pun sedih bila aksiden tu. Bila aksiden bukan sedih motor, sedih muka kan. Sedih sebab saya tak dapat nak bagi kuliah. Banyak kuliah sebab saya cancel kan. Jadi bila dah lepas aksiden, lepas operation pun semua, 3-4 hari tak pegang mikrofon, badan rasa macam sengah-sengah, bisa-bisa Omar kata bentan ke bang? Kan bentan tak pegang mikrofon. Jadi bila dah pegang mikrofon lega rasa kembali sihat. Okey, itu yang pertama lah. Jadi macam mana pun kalau badan tak sihat, apa pun tak jadi. Itu yang pertama, kebahagiaan pertama. Yang kedua, kebahagiaan kedua, peringkat kedua dipanggil sebagai kebahagiaan akal. Akal fikiran. Jadi baru-baru ni bukan baru, dulu lah, ni cerita dulu, saya ingat ini sampai sekarang.
ada satu hamba Allah ni pakai smart lah, pakai ala-ala corporate, pakai tie apa semua. And saya masa tu kerja kat Johor Baru kerja dekat bawah pejabat MARA tu. Dia tegur saya kat kedai makan tu. I tak pernah nampak lah you. Oh, saya ni masa tu kerja baru lagi, seminggu lebih. Jadi bila orang tegur saya rasa macam, wah, ni orang lama lah ni. Ya uncle, jangan panggil uncle, panggil jangan panggil tuan, panggil Uncle Sam. Oh, Uncle Sam, sedap nama. Yes, Uncle Sam. Kau dah makan, jom kita makan. Okey, kita pun makan lah. Makan lah, sembang. Lepas tu dia ada tanah kat Pasir Budak, dia ada tanah kat Tanjung Piai, dia kena kelentong dengan Cina, dia kena itu, dia kata gini kan. Lepas tu sekali dah hujung, dia kata, you dah kerja sini kan, berapa lama kerja? Seminggu lebih. Hujung bulan dapat pay slip kan, jom kita buat loan. Buat loan, gila pun kan buat loan. Baru kerja dah minta suruh buat loan lah. And okay, you yang takut, you minta loan and I ada collateral. Oh, ada collateral. You apply loan. Tak apa, kabel I ada, kawan-kawan bank semua ramai. Uncle dengan orang bank macam ni. Dia sembang, tapi you don't cheat me, I don't cheat you don't cheat me. Apa benda ni, baru first time jumpa dah cerita pasal cheat lah apa lah kan. Sembang kemas. Lepas tu kan, lada bila dah hujung tu, bila nak bayar duit air, cerita juta-juta kan, duit air saya kena bayar. Dah lah saya bawa kerja kan, rupanya dia putus fuse kan. Orang tu cakap, kau jangan layan uncle tu, dia putus fuse. Tengok okey kan, nampak gaya macam betul-betul sihat lah kan. Bercerita tu juta-juta, speaking sikit, bawa balik Singapura lah, bawa masuk Singapura ni, gini lah, minggu depan kena masuk lagi lah. Cerita memang smart lah kan. Yang tu Yang tu kan. Jadi kan, rupa-rupanya tak betul kan. Jadi kebahagiaan kedua tu kebahagiaan akal kan. Saya nak cerita tu kebahagiaan akal kan. Jadi kalau rupa handsome, gaya corporate, pakai cermata, frameless, pakai tie semua, rupanya otak tak betul. Jadi cerita collateral lah, apalah kan, buat projek juta-juta lah kan, nak cari funder lah, lama ni kena tipu lah kan, baru jumpa investor kat Singapura pun sekali pun otak fuse ada fuse putus lah kan. Jadi akhirnya gila kan. Jadi kebahagiaan kedua tu, walaupun kita sihat tubuh badan macam mana pun, tapi bila otak tak waras, maka itu tidak bahagia. Jadi Imam Ghazali kata kebahagiaan itu yang kedua itu termasuklah akal yang waras, dan bagi seorang pelajar mungkin ada kecerdikan, bagi seorang pemimpin ada karisma, bagi seorang pengikut ada daya ikutan yang baik dan sebagainya. Jadi maknanya kita berdoa agar Allah SWT sentiasa pelihara akal kita. Ini penting. Dan walaupun nampak macam ada akal, tapi akal tu lah segala-galanya. Sebab akal miring lah menyebabkan apa yang lain pun tak jadi apa-apa. Dan kalau akal yang tak betul juga menyebabkan kita jadi rafa'ut takalif. Rafa'ut takalif maksudnya orang yang gila hingga menyebabkan tidak ada taklif lagi pada dia, sampai ke peringkat dia semayang pun tak wajib kan, dia puasa pun tak wajib. Ini orang macam gini. Sebab apa? Sebab dia dah diangkat dia punya taklif dia, takalif dia. Jadi sebab tu peranan yang kedua ni penting. Otak ni otak ni penting untuk kita jaga. Kebahagiaan yang ketiga. Kebahagiaan yang ketiga ialah kebahagiaan kharijiyah ataupun kebahagiaan luaran. Ni Imam Ghazali kata apa? Kadang-kadang kita bahagia, badan kita sihat, otak kita cergas, tapi hubungan kekeluargaan hancur, ataupun hubungan sama-sama kawan hancur, hubungan dengan jiran hancur, hubungan dengan mak ayah hancur, hubungan dengan rakan sekerja hancur dan sebagainya. Ini juga tak bahagia. Ini yang ketiga ni yang bersifat luaran, tuan-tuan. Jadi yang bersifat luaran ni pun kita nak kena jaga juga. Sebab yang inilah yang dipanggilkan sebagai hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Jadi Imam Ghazali seorang ulama yang hebat. Selain daripada masa mudanya dia habiskan dengan menulis tulisan-tulisan fiqh dan sebagainya, Imam Ghazali juga merupakan ulama tasawuf. Di hujung hayat dia banyak menulis kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin dan sebagainya yang menceritakan tentang perkara-perkara tasawuf. Dan Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa seorang ahli sufi yang hebat,
Bukanlah bermakna dia tinggal dalam surau ataupun masjid, duduk berdiam diri, bertafakur dan beribadah, membersihkan diri dengan Allah. Tapi haruslah menjadi seorang yang peramah, seorang yang mesra dengan orang lain, yang menjaga hubungan sesama manusia. Itulah sifat ahli sufi yang sebenar. Jadi kita dok faham ahli sufi ni dia baik, tak campur orang, bertafakur 24 jam, berzikir 24 jam. Bukan itu yang dinamakan sebagai kumpulan tasawuf. Tapi kumpulan tasawuf dia mesti mampu untuk menjaga hubungan yang baik, yang mudah mesra dengan orang lain, malah dia membantu orang lain, hubungan dia dengan manusia yang lain juga sangat baik. Ini maksud hablum minan nas. Tapi kadang-kadang orang kita, contohlah, biasa siapa yang pernah pergi Mekah ataupun yalah yang pergi Mekah lah. Saya selalu bawa orang jemaah pergi Mekah, bawa umrah dan sebagainya. Dan kita tengok gelagat manusia, termasuklah orang Malaysia dan bukan orang Malaysia, sama je. Dan bila berdoa depan Kaabah tu menangis-nangis, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, dosaku banyak ya Allah, dosaku membunuh ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Tiba-tiba ada orang terlanggar di belakang dia. Dia tolak perasakan depan Kaabah. Terlanggar dia, hui, sakit lah kan. Dah sikut orang tu. Allah, sambung balik, aku sakit Allah. Berdoa depan Allah Ta'ala, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama menyakiti makhluk-makhluk Allah. Ini sangat menyedihkan. Apatah lagi orang yang disakiti itu adalah tetamu Kaabah. Kadang-kadang kita orang yang tak maaf saja kat orang Pakistan, doa Allah Rabbi, berdoa beria-ria, menangis-nangis, Allah Rabbi, Allah Rabbi, Rabbina. Dia boleh marah orang sebelah dia, dia boleh kutuk, boleh pukul, kadang-kadang sampai tu nak cium Hajar Aswad. Satu kes, semua tahu dah Hajar Aswad. Siapa yang pernah cium Hajar Aswad tahulah macam mana azabnya nak cium Hajar Aswad tu, Masya Allah. Cium Hajar Aswad ni, ramai orang nak cium Hajar Aswad sampai bergaduh-gaduh, berterik-terik. Saya pernah pakai kain ihram nak cium Hajar Aswad. Kain ihram saya tertanggal kan. Nasib baik atas itu tertanggal. Kalau bawah pun tertanggal, memang pening kepala saya. Dah lah tak pakai sepeda. Kain ihram ni, pakai ihram mana pakai sepeda. Jadi bayangkan, kain aku ni. Kain batu-batu. Nasib baik ada orang tumpu kain saya campak. Saya pergi pasal ni tempat saya campak, ambil balik kain ihram ni. Macam tu sekali kata bergelut. Saya ni dah lah tak berapa nak tinggi. Bukan pendek, tak pendek pun, tak berapa nak tinggi tu. Kaki ni tak berapa panjang. Bila depan apa nama nak cium Hajar Aswad tu, kadang terpaksa berenang kan. Berenang di lautan manusia, tangan saya letak kat atas bahu orang, kaki tak sampai dah. Kaki memang tak sampai dah ke depan. Berenang itu. Berapa ramai saya terpaksa sakiti orang lain. Jadi akhirnya bila dah fikir-fikir balik, dah tak sebenarnya dah nak cium Hajar Aswad. Saya dah sekali cium Hajar Aswad tahun 2003, masa saya pergi haji kali kedua. Itulah sekali. Sebelum tu saya pertama kali pergi umrah tahun 95, 97, 98, 2000, 2001, 2003 lah. Lepas tu sampai sekarang ni saya dah lama tak cium Hajar Aswad. Bukan saya tak nak cium, nak. Kalau boleh memang nak cium. Tapi memikirkan kerana nak cium Hajar Aswad, saya terpaksa melanggar hubungan hablum minan nas itu. Maka apalah gunanya saya cium Hajar Aswad? Macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata apa? Innaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Engkau ni cuma batu. Batu yang tak mampu nak memberikan manfaat maupun mudarat. Ini kata-kata Imam, kata-kata Sayyidina Umar. Kalaulah aku tak nampak engkau cium, kalaulah aku tak nampak Nabi cium engkau, aku pun tak cium. Maknanya kita cium Hajar Aswad tu, jangan salah faham. Kita cium Hajar Aswad sebab kita ikut Nabi cium. Kalau Nabi tak cium, kita tak cium. Kita cium Hajar Aswad sebab Nabi cium, bukan sebab nak cium sangat Hajar Aswad tu. Tapi Nabi dok kata, Nabi kata kalaulah tak dapat nak cium, memadai dengan istilam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah. Selesai masalah.
Oh, tuan pengurusi dah sampai. Tengok kopian, tengok kopian. Main lagi kopian. Jadi kita apa tadi la tanfa'u wa la tadur. Kamu ni batu dia, tak ada manfaat dan tidak mau, bukan tak manfaat, tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Jadi ramai orang kat Mekah dia sibuk jaga hubungan dengan Allah, tapi dia lupa nak jaga hubungan sesama manusia. Tuan-tuan apa yang macam Allah sekalian, yang keempat, kebahagiaan yang keempat, yang ni yang dinamakan hubungan hablum minan nas, hablum minallah. Yang dipanggil sebagai kebahagiaan hidayah. Kebahagiaan menerima hidayah. Yang ini orang kafir tak dapat, tuan-tuan. Orang kafir tak dapat hidayah ni. Hanya orang Islam sahaja yang dapat kebahagiaan hidayah. Sebab tu orang kafir dia boleh sihatkan diri dia, dia boleh jaga hubungan sesama manusia, dia boleh jaga hubungan akal dia, tapi hubungan dengan Tuhan dia tak dapat. Sesuatu yang dinamakan sebagai hidayah. Sebab tu orang kafir kadang-kadang dia kaya macam mana sekalipun, ataupun dia bahagia macam mana sekalipun, tapi dia hilang punca bila cerita pasal ketuhanan. Bila cerita pasal ketuhanan tak tahu mana Tuhan sebenar, tak tahu dan sebagainya. Macam saya pernah cerita, saya ingat kat sini pun saya pernah cerita, apabila ada geng-geng orang Cina yang bawa teksi, Tuhan dia ada banyak, sampai tersalah pilih Tuhan. Naik teksi, saya tanya dengan dia, ini gambar apa ni? Oh, ni gambar Tuhan, Tuhan jaga matahari. Oh, ini Tuhan jaga matahari. Saya nak tanyalah, masa musim kemarau tadi, masa musim catu-catu air, kenapa sekarang ni selalu tak ada air? Saya tanya dengan dia. Dia kata, iya, semua orang sudah salah minta doa lah, minta doa sama Tuhan matahari. Memang matahari keluar lah. Dulu hujan turun, kuatan banjir. Jadi kita minta sama Tuhan matahari turun supaya stop itu hujan. Tapi sekarang suara Tuhan matahari dia sudah tak mau bangun. Dia sudah tak mau angkat kaki. Dia stay sini sampai sekarang panas tu. Kita kena angkat balik itu Tuhan hujan panggil. Kan pening tu. Dia kata kalau bawa teksi, Tuhan lain yang jaga. Kalau kalau kerja jadi pilot, Tuhan angin lain. Kalau kerja kat laut, Tuhan laut lain. You Islam senang you agama Islam senang. You ada satu Tuhan saja. You mau apa? Mau kaya kah? Mau bahagia kah? Mau anak kah? Mau rezeki kah? Mau apa kah? Mau sehat kah? Tak mau aksiden kah? Mau orang lebih kah? You hantam sama itu satu Tuhan, Tuhan Allah. You hantam sama dia saja. Apa you minta pun you boleh. Senang. Kita lain banyak Tuhan kadang-kadang salah minta betul lah. Ini kebahagiaan yang keempat, hidayah. Tak ada. Memang kesian. Al-Quran tak ada, As-Sunnah tak ada panduan. Hari ini kita tengok hukum Islam, undang-undang negara, banyak sangat kelemahan. Kita tengok cerita pasal tinted. Dulu tinted haram, sekarang tinted halal. Ini kelemahan otak manusia lah. Bukan nak kata salah, hukum tak salah pun. Dari segi hukum itu termasuk dalam perkara-perkara takzir, tak apa. Tapi dari segi akal fikiran pun kita dah tahu dah, undang-undang manusia ni banyak kelemahan dia. Jadi macam kes baru ni, hukum kisos. Patutnya kita ni, yelah kita bila nak laksanakan hukum hudud plus dengan kisos sekali. Lepas tu plus dengan takzir. Jadi macam satu kes yang suami isteri mati, aksiden kena lenyek lori, dua-dua meninggal. Anak dia kecil-kecil lagi, 5 orang, semua sekolah lagi kat jalan Lokyu kan. Sampai orang bawa kutipan demo. Ada pula yang menipu, membuat akaun palsu. Membuat akaun palsu, masuk surat khabar berita harian. Jadi kenapa kita sibuk-sibuk nak derma pada dia? Yelah, derma tu benda yang baik lah, tapi kenapa kita nak sibuk? Sebab kita fikir, kesiannya orang ni, anak-anak ni, mak bapak dia mati on the spot. Anak-anak tiba-tiba jadi anak yatim piatu, 5 orang adik-beradik, ada yang sekolah, ada yang tadika lagi. Apa dia punya masa depan? Jadi ramai yang kesian, bagi duit lah, ada yang bagi bantuan macam-macam lah. Dan ini UMNO pun bagi, PAS pun bagi, semua lah orang politik pun bagi.
Jadi tuan-tuan bapa yang mati Allah sekalian, jawapan yang paling baik, cara untuk nak bantu dia ialah dengan melaksanakan hukum kisos. Orang yang terlanggar, yang melanggar, kalau dia dapati melanggar secara sengaja ke tak sengaja ke atau sebagainya, dia kena hukuman diat. Kalau sengaja dia kena hukum bunuh balik. Tapi kalau tak sengaja dia kena hukum diat. Hukum diat ni satu kepala. Kalau kita terbunuh orang secara tak sengaja, balasannya ialah 100 ekor unta bayaran denda boleh. Ganti rugi. Jadi bayangkan, kalaulah dia suami isteri meninggal dunia, maka ganti ruginya 200 ekor unta. Satu ekor unta harga bayangkan berapa? 5,000 kata. 5,000 kali dengan 200 dapatlah 1 juta. Kalau ada 1 juta, terbela tak nasib budak tu? Dapat 1 juta, okey tak? Duit makan dia, duit sekolah dia, duit pendidikan dia, duit rumah dia. Kan ada dah 1 juta, okey dah. Sewa rumah harga 1,000 pun, kan? Ke berbulan-bulan baru habis bayar. Masih boleh bayar cover lah. Duit makan dia, duit minum dan sebagainya. Itu dah kisah seorang makcik, ibu tunggal, membesarkan anak dia daripada kecil sampailah besar. Ibu tunggal ni pun bukannya kaya pun. Jadi bila dia besarkan anak dia, sampailah anak dia dah masuk universiti, kerja. Baru bulan pertama kerja, bawa beli motor, pergi kerja. Sekali aksiden meninggal. Dah lah mak dia tu ibu tunggal mengharapkan anak dia je. Tiba-tiba anak dia meninggal. Ibu tunggal ni menangis lah tengok anak meninggal. Dah lah ibu tunggal, anak meninggal pula. Bila dah meninggal anak dia, orang yang langgar anak dia tu didenda RM3,000 penjara 3 bulan ke 6 bulan sebab membantu secara cuai. Jadi bila dah langgar orang tu, habis bila anak dia kena langgar, apa yang mak dia dapat? Mak dia tak dapat apa-apa. Mak dia dapat tengok je dah. Kita kan, anak dia nak mati kan. Dia dah besarkan anak dia daripada kecil sampai masuk universiti, habis duit, hutang PTPTN pun tak settle lagi. Tiba-tiba anak mati pula. Dia pun dah tak boleh nak kerja lagi. Dah tak sihat. Selama ni anak dia lah yang hantar dia pergi hospital ke apa ke sakit, apa benda semua. Bila anak dia mati, apa pun dia tak dapat. Tapi kalau ada hukum kisos, si yang melanggar anak dia tu akan dikenakan denda sebanyak 100 ekor unta bersamaan dengan 500,000. Tak lega ke mak dia dengar, tak apalah kalau anak meninggal pun dapat 500,000. Memanglah tak sama dengan seorang anak sendiri, tapi sekurang-kurangnya terasalah ada ganti rugi tu. Jadi tuan-tuan puan, itulah kita kadang-kadang cerita pasal hukum hudud lah, kisos lah, apa pun tak tahu. Bila kita cerita pasal keindahan ni, barulah ya ke macam tu. Jadi bila hukum kisos tu dilaksanakan, barulah orang berhati-hati kat jalan raya. Kau jangan aku langgar anak orang ni, RM500,000 ke. Mati aku nak bayar balik. Anak tu mati dah, mati selamat. Aku yang mati nak bayar balik, nak cik duitnya. Barulah undang-undang terselamat. Jadi pengguna jalan raya akan hati-hati, tak berani nak langgar orang, tak berani nak memandu dengan cuai dan sebagainya. Sebab setiap kali langgar, ready kan setengah juta. Dan dalam Islam, kalau orang tu tak mampu nak cari duit, maka boleh Baitul Mal boleh tolong coverkan dulu. Ataupun boleh digunakan kaedah takaful. Takaful yang mana ramai-ramai ni kita ada kaedah-kaedah tertentu. Maknanya kalau terlanggar orang ni, maknanya kita ada duit. Bukan takaful untuk kalau orang tu tipu kemalangan, tapi takaful untuk orang tu kalau dia langgar orang, dia kena bayar. Mana ada duit? So ada duit takaful, dia yang kena bayar. Ni keindahan Islam, mama orang tak tahu. Cerita pasal hukum hudud kan main lagi. Hudud inilah, itulah, tak baguslah, boleh menyebabkan umat Islam rugilah, itu dan sebagainya. Kenapa tak jaga? Rakam? Astaghfirullahaladzim. Anti kerajaan dah saya. Apa tadi? Kat mana tadi? Cerita pasal apa nama? Hukum hudud. Bukan hukum hudud tadi. Ada kadang ni lah orang Cina dia ataupun orang kafir, dia tak kisah pun kita nak hukum hudud sebenarnya asalnya. Saya tanya-tanya dia orang kan, tak kisahlah you nak buat apa you buat lah, as long benda tu melibatkan you all sendiri, tak kisahlah. Orang India, dia buat well apa, dia buat well dan pusam kan. Dia nak buat lah, dia nak cocok 1,000 kali cocok ke sekali dia lah, dah buat apa, asalkan kau jangan cocok badan aku sudah kan. Kau nak cocok, kau cocok kau sendiri. Kau nak cocok kepala ke, mata ke, hidung ke, tu lantak kau badan kau. Yang penting badan aku kau jangan cocok.
Sama juga kita pun nak potong tangan ke potong telinga ke, potong lah, tak kisah, tak ada masalah, orang tak kisah. Tapi jangan potong telinga aku sudah ada. Yang kau masalah tu kau punya masalah. Tapi yang jadi rosak ni, orang tak faham hukum hudud ni sebab orang kita sendiri, orang Melayu kita ni, orang Islam kita ni yang cerita pasal hukum hudud. Yang pelik-pelik ni, yang tak tahu tapi sibuk nak cerita. Ni aku geram ni. Jadi sama juga kes macam ada satu baru ni, orang Cina, kawan saya tanya dalam Facebook, tanya. Dia kata dia tak puas hati dengan hukum hudud. Why? Sebab dia kata kalau suatu perempuan yang dirogol tak dapat datangkan 4 orang saksi yang adil, maka kes rogol tu gugur. Saya tanya dengan dia, where did you get the information? Mana you dapat information, mana you dapat ni? Dia kata, I dengar lah gini-gini, orang Islam sendiri cakap, bukan I yang kaji-kaji tu. Saya tanya dengan, in the first place, rogol bukan hudud. Rogol masuk dalam kisos ataupun takzir. Hukum hudud ada 6 je, tak termasuk pun rogol. Yang keduanya, rogol ni, dia, hukuman dia tak perlu datangkan saksi. Sebab dia bukannya takzir, bukannya kisos. Dia pergi hospital, dia pergi buat report polis, doktor check betul ada kesan-kesan DNA babi ke apa. Bukan DNA babi ni. Sebut DNA babi. Tengok ada DNA air mani ke apa benda ke, nampak kesan koyak dan sebagainya, contoh kecederaan dan sebagainya, maka itu pun dah sabit kesalahan. Lepas tu dia buat report lah. Lepas tu bila, kalau dekat Saudi, siapa yang rogol, mana ada orang saksi tengok orang rogol di tempat orang tak ada orang. Mana ada nak rogol tempat yang public orang boleh nampak, mana ada saksi. Dekat Saudi pun banyak kes rogol berlaku. Dan hukuman ke atas kes rogol, apa dia? Pancung kepala. Sebab tu dekat Saudi, setahun tak sampai 10 kes rogol. Saudi lah. Kat sini biasa hari ni. Cucu rogol nenek rogol cucu, macam-macam. Tiap-tiap hari ada je kes rogol. Tak percaya baca berita harian. Hari ni berita metro. Ada je kes rogol. Tiap-tiap hari ada. Jadi kenapa berlaku perkara tersebut? Senang je. Sebab tidak laksanakan undang-undang Islam kisos. Jadi kalau Saudi, kalau kita rogol apa? 3 tahun rogol, 3 tahun penjara habis. Sebat maksimum 20 kali. Maksimum 20 kali sebat. Penjara 3 tahun. Ada yang lama sikit 5 tahun. Lepas 5 tahun perogol tu kata, siap kau. Lepas 5 tahun aku cek kau rogol kau. Kau report polis kan? 5 tahun aku masuk penjara. Okey tak apa, lepas 5 tahun siap kau. Aku rabakkan kau. Inilah perkara-perkara yang berlaku apabila kita tak ambil hidayah. Yang keempat, hidayah Al-Quran tu lah. Jadi hukum kisah takzir banyak benda nak ceritakan, hudud banyak, panjang lebar nak ceritakan. Tapi kita ni sebagai orang Islam, kalau tak nak buat, jangan halang orang lain nak buat. Kalau tak nak pergi haji, tak apa, tapi jangan halang orang lain nak pergi haji. Kalau tak nak sembahyang, diam-diam duduk kat rumah diam. Jangan duduk kempen, jangan sembahyang. Pasal apa? Jadi kalau tak nak hukum hudud, duduk diam-diam. Jangan cerita bising-bising. Ni cerita sibuk, hukum hudud tak adil. Orang kafir dengan orang Islam, kalau orang Islam mencuri, orang Islam kena potong tangan. Kalau orang kafir mencuri, tak kena potong tangan. Ini tak adil. Orang Islam akan rugi. Nak makan sop tangan, pergi Kelantan. Ini kan kalimah-kalimah yang boleh menggegarkan akidah. Itu yang banjir KAA. Tahu cerita tak KAA? Banjir, tahu cerita? Tahu tak kenapa banjir? Saya tak tahu sebab rakam memang nak cakap. Tak rakam cerita kan. Okey, tuan-tuan puan yang mati Allah sekalian, saya kadang-kadang ialah kan, kawan-kawan daripada Jahis ajak sekali, jom kita rush malam ni, okey boleh? Jadi saya pernah lah ikut, kadang-kadang pergi dekat Mentari Court lah, mana lah, kita tangkap orang pasangan bersekedudukan, lelaki perempuan ni, bila bersekedudukan, kita tangkap dengan dia. Awak orang dah kahwin belum? Minta maaf bang, belum. Tadi kita orang tak kahwin, kita orang kawan-kawan je. Asal kawan-kawan duduk rumah ni, tengok TV sama-sama lah bersekedudukan. Tak ada bang, kita tak buat apa-apa bang, kita tengok TV je. Saya tak sentuh dia pun. Yelah, aku tak kata kau zina dia pun. Aku nak cakap kau bersekedudukan dengan orang yang bukan isteri kau. Tak boleh ni. Minta IC, dia pun keluarkan IC. Ada bin. Islam ni, Islam. Perempuan pula keluar, minta IC. Sumpah bang, saya bukan Islam bang, saya bukan Islam, kata.
Dia keluarkan IC punya anak perempuan apa benda, India. Betul ni, Islam ke tak? Bukan Islam, sumpah. Saya boleh makan babi depan abang kalau abang mau. Sempat buat lawak lagi perempuan ni. Jadi bila oleh kerana yang ditangkap tu seorang Islam dan seorang lagi bukan Islam, maka undang-undang negara mengatakan bahawa enactment Jabatan Agama Islam Selangor ni hanya boleh, mana bukan Selangor, satu Malaysia, kan? Hanya boleh tangkap orang Islam je. Jadi yang kafir tu, okey, awak boleh, jangan datang sini lagi, pergi balik, kan? Saya nampak muka awak lagi, saya sumbat awak. Okey bang, terima kasih. Yang nak negara sebab dia tak Islam. Jadi sekarang ni undang-undang kita pun macam tu pun. Undang-undang untuk orang Islam, untuk orang Islam je lah. Jadi hukum wuduk ni memang untuk orang Islam kan. Apa pasal kita nak buat untuk orang kafir? Orang kafir tak boleh marah dia. Tak boleh. Kita kalau hukum ni, ada orang tu lah dia marah sebab kalau buat hukum wuduk nanti orang Islam dia kena pegang tangan, orang kafir tak kena pegang tangan. Marah pasal apa? Sebab dia bukan Islam. Sama juga macam kita suruh orang sembahyang kan. Jom sembahyang kan. Tengok orang kafir sembahyang Jumaat, Jais tangkap, Jawi tangkap, orang tak sembahyang Jumaat. Yang kafir kena tangkap lah? Tak kena lah. Kenapa tak kena tangkap? Mana boleh? Orang Islam tu tangkap, orang kafir tak kena tangkap sebab dia kafir. Kan kelakar tu kan. Ini perumpamaan apa ni, belajar kat mana? Nak kata bodoh, ada doktor, kata doktor pula kan. Sekali maklum kan tuan-tuan. Okey, kebahagiaan yang kelima, iaitu dinamakan sebagai kebahagiaan akhirat, kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan yang kelima ni yang paling hebat sekali lah. Dan tuan-tuan apa mata Allah sekalian, kita muhasabah balik, kita hidup kat dunia 60 tahun, 70 tahun. Adalah yang 80 tahun juga, yang lebih sikit. Ada juga yang tunggu tahun 2020 baru mati nanti. Sebab dia yang dah bawa wawasan, tunggulah. Dia dah bawa wawasan 2020, tunggulah sampai 2020 baru mati. Jadi tuan-tuan puan-puan macam Allah sekalian, bila kita bercerita tentang ukhrawi, kebahagiaan ini kebahagiaan yang paling hakiki. Hidup kat dunia 60-70 tahun, tapi masuk dalam kubur, masuk dalam kubur ribu-ribu tahun tuan-tuan. Dalam kubur je ribu-ribu tahun. Kita pernah tengok tak kubur yang usia dah 1000 tahun? Pernah tengok tak? Siapa yang pernah pergi paket kat Mekah? Siapa pernah tengok makam Rasulullah? Makam Rasulullah tu dah 1400 tahun. Maknanya Rasulullah telah meninggal dunia 1400 tahun. Sedangkan Rasulullah hidup cuma 65 tahun saja. Maknanya hidup ni sekejap, mati dalam kubur lagi lama. Kita tengok kubur orang tua ke? Kubur orang tua je ke? Maknanya kubur raja-raja lama dan sebagainya. Mati tahun berapa? 18 lebih, 17 lebih. Maknanya hidup berapa tahun? Hidup 60 tahun, 70 tahun. Dia hidup 60 tahun, 70 tahun. Dalam kubur tu dah kata-kata tahun. Kat situ pun dah nampak yang dalam hidup dalam kubur dah lebih lama daripada hidup kat dalam dunia ni. Okey, itu yang pertama. Jadi itu baru cerita kebahagiaan dalam kubur. Belum cerita kebahagiaan dekat padang mahsyar. Di padang mahsyar manusia masa itu terlalu ramai, tengah padang panas, matahari jarak sejengkal. Maka manusia akan berpeluh-peluh sampai berenang di dalam lautan peluh dan nanah. Lautan peluh dan nanah, bukannya wangi tuan-tuan. Bangla tak pakai deodorant pun kita dah komplain kuat betul bau ni, wangi kan. Itu Bangla, baru ketiak dia. Kita cuma terbau, belum mandi dengan peluh dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi dekat akhirat sana, suatu yang keadaan yang lintang pungkang ketika itu. Kemudian ada pula alam yang dipanggil sebagai alam penghisaban. Seluruh amalan manusia akan dihisap daripada A sampai Z. Akan dikaji balik dengan CCTV Allah. Dan CCTV Allah itu bukan satu angle, tapi pelbagai angle boleh buat. Okey, lepas alam penghisaban ada pula alam pemberian buku, penyerahan buku. Yang mana sama ada kita menjadi ashabul yamin atau na'udzubillah menjadi ashabul shimal. Ashabul yamin adalah orang yang membuka amalan di tangan kanan. Ashabul shimal membuka di tangan kiri. Orang yang terima buku di tangan kiri masuk neraka. Orang terima di tangan kanan insya-Allah masuk ke dalam syurga. Lepas tu akan lalui titian sirat. Imam kitab dalam Imam Fudail bin Iyad kata titian sirat itu terbagi pada 5,000 tahun naik, 5,000 tahun mendatang, 5,000 tahun ke bawah. Barulah kita sampai ke dalam, masuk ke dalam
syurga ataupun dalam neraka. Jadi kebahagiaan ukhrawi ni terlalu panjang. Kalau saya nak cerita satu-satu panjang. Tapi inilah kebahagiaan yang sebenar. Semuanya itu bergantung pada amalan kita sebab ada di dunia ni. Dan kalau kita baik, patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu artinya penyerahan. Maka serahkan diri kita pada Allah, surrender pada Allah. Apa yang Allah nak, kita surrender. Surrender pada Allah. Itu erti Islam yang sebenar. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jangan masuk sikit. Oh, yang ini ikut Islam, yang ini tak ikut Islam, yang ini ikut cara aku, yang ini ikut cara Islam. Tak boleh. Kena masuk betul-betul semua sekali. Jadi tuan-tuan puan-puan macam Allah sekalian, kebahagiaan kelima inilah kebahagiaan. Mudah-mudahan kita dalam syurga, dalam kubur nanti. Yang pertama sekali, bila kita mati dalam keadaan rehat. Sebab mati ini sesuatu yang menyakitkan. Orang yang pernah merasai mati ketika hidup ni siapa? Nabi Idris alaihissalam. Dia pernah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak cuba rasa mati. Maka datang malaikat maut menyentap nyawanya, rohnya keluar, kemudian dimasukkan balik. Bila dah terjaga, malaikat maut tanya dengan dia, macam sakit tak mati? Ya Allah, punyalah sakit mati ni. Memang aku tak nak mati lagi lah. Taubat macam mana pun aku tak nak mati. Terlalu sakit kematian tu. Nabi kita, kekasih Allah, pun mengerang kesakitan ketika nak dicabut nyawanya. Sakaratul maut, suatu yang menakutkan kita. Sakarat ni artinya mabuk. Orang yang nak mati ni, dia akan merasai mabuk. Mabuk mati. Sakaratul maut. Sakarat artinya mabuk. Jadi bukan istilah sakit lagi. Istilah ni mabuk. Lebih teruk daripada sakit. Bayangkan orang yang mati ni, gigi dia dicabut satu-satu, hidung dicabut satu-satu, mata dicabut satu-satu, untuk pisahkan antara roh dengan mata kita, antara roh dengan hidung kita. Jadi mati ni sangat menyakitkan tuan-tuan. Sangat menyakitkan. Kita doa agar Allah Ta'ala berikan kita kebahagiaan dengan mudahkan proses kematian kita. Bukan proses sakit tu, itu satu hal lah. Tapi proses masa nak mencabut nyawa tu sendiri, Allah Ta'ala mudahkanlah sakit tu. Tuan-tuan, saya baru operation sikit tuan-tuan. Rasa sakit je tuan-tuan. Ya Allah, kena cocok bius, kena apa kan. Sakit lah, memang tak nak lah. Bagi 50,000 saya tak nak lah kena operation ni. Memang serik lah. Itu baru operation, belum beranak lagi. Orang perempuan suka dengar. Betul lah Ustaz, beranak ni sakit Ustaz. Orang lelaki pun sakit juga sunat. Sakit. Orang lelaki pun pernah kena sunat, sakit juga sunat. Okay. Jadi itulah nak ceritakan tentang kebahagiaan tu. Dia masuk dalam, bila dalam kubur nanti tuan-tuan puan, mudah-mudahan kubur kita luas. Kubur kita tidak gelap. Kubur kita tidak sempit. Kubur kita mewah. Malaikat Munkar Nakir datang bagaikan menyambut kita bagaikan tetamu VIP. Mudah-mudahan inilah kebahagiaan sebenar. Soalan dapat dijawab dengan baik, satu persatu dengan baik. Kemudian di padang mahsyar nanti kita tak berpeluh, kita ada pakaian kita ada kenderaan kita ada rumah kita, tak panas menunggu di bawah panas matahari, tak, kita ada tempat yang selesa, penuh dengan permaidani, aircon dan sebagainya. Ada makanan-makanan pula. Dalam proses penghisaban tak payah tunggu lama, ringkas, mudah. Amalan yang dihisap semuanya amalan yang baik-baik. Dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala, dan segala kesalahan kita aib itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai ke alam penghisaban. Lepas tu kita masuk ke dalam alam titian sirat, kita melintas dengan laju, bukan merangkak, bukan berjalan kaki, tapi ada kenderaan yang laju, yang selesa, yang sepantas kilat, menyebabkan kita sampai ke destinasi dengan selamat dan cepat. Kemudian kita masukkan ke dalam syurga. Inilah kebahagiaan yang sebenar. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang dikongsikan ni, sebenarnya banyak lagi nak cerita, tapi dah habis dah masa. Saya nak cerita lagi lima lagi tingkatan hidayah. InsyaAllah lain kali lah kita cerita pasal 5 tingkatan hidayah. Lepas tu saya nak cerita pasal 5 perkara lagi. So banyak benda nak cerita pasal 5 perkara dan sebagainya. Jadi insyaAllah masa datang ada lagi. Sampai berapa? Makanan belum sampai. Makanan tak sampai lagi. Penting lah. Sambung terus tak? Rakam lama lagi tak? Lagi 5 minit, 10 minit. 10 minit tak apa. Mana cukup. Saya cerita pasal ni kena setengah jam, 1 jam. Oh ni record okey tak apa. Oh tengah record, minta maaf. Nanti yang tu potong balik.
apa tadi? Itu kebahagiaan yang kelima, itu yang bagi sebagai kebahagiaan ukhrawi. Yang ini yang paling penting sekali. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi saya nak cerita dengan ringkas tentang kebahagiaan yang keempat, iaitu kebahagiaan hidayah. Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa tingkatan hidayah itu terbagi pada 5. Ini very fast ni. Saya cerita ni. Hidayah yang pertama ialah hidayatul fitri, hidayah fitrah yang dapat melalui fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada semua manusia termasuk haiwan juga secara fitrah. Ini yang dibagi sebagai hidayatul fitri. Bayi yang baru lahir, keluar-keluar pandai menangis, tak ada siapa yang ajar dia menangis, tapi dia pandai menangis sendiri, mengeluarkan air mata sendiri. Siapa yang ajar? Allah Ta'ala yang ajar supaya bayi-bayi itu menangis. Ada tak kita sebagai mak ajar pada anak kita, kalau lapar nangis ataupun kita suapkan dia makan ke, suapkan dia, bagi dia susu dan sebagainya, telan je. Telan. Ada tak kita ajar anak kita itu? Telan lah. Tak ada, dia pandai sendiri. Bila dia lapar, dia pandai nangis sendiri. Bila dia lapar, dia minum susu, dia pandai telan sendiri. Kemudian perut tu, proses susu tu, akhirnya pandai berak sendiri. Tak payah kita nak ajar macam mana nak berak, tak payah. Budak-budak pandai berak sendiri. Tak berak lagi kita risau. Asal tak pandai berak. Biasa budak-budak pandai berak sendiri, kita nak kena ajar pula macam mana nak berak. Jadi ini semua adalah hidayatul fitri. Baru ni saya pergi ke Kuantan, saya tengok tempat penetasan telur penyu. Jadi saya tengok ada proses kali tu, dia cerita lah, tunjuk video lah macam mana proses penyu dan sebagainya. Lahir-lahir je penyu ni keluar je, menetas je, keluar tu pergi ke laut. Saya tanya pada tukang jaga ni kan, tuan, saya nak tanya sikit, pernah tak jumpa penyu sesat masuk ke hutan? Dia tak pergi ke laut, keluar-keluar pergi ke hutan. Dia kata saya dah 20 tahun jaga penyu, muka pun dah macam penyu. Tak pernah nampak seko pun tak nampak penyu ni masuk ke hutan. Tak ada. Jadi bila keluar ni dah pandai dah, tak payah nak sibuk-sibuk sana laut, sana. Take right turn. Tak payah ajar. Penyu ni keluar tahulah orang di laut tempat aku. Tak payah nak masuk ke dalam bandar ke dalam hutan ke apa. Tak pernah seko pun. Sedangkan tak ada siapa pun ajar. Mak dia memang dah dalam laut dah. Mak dia memang dah tak mengajar dia dah. Mak dia dah terlepas ke laut. Jadi bayi-bayi pula, penyu-penyu bayi ni yang keluar ni, mereka boleh keluar sendiri, tak ada siapa yang ajar. Ini yang dinamakan sebagai hidayatul fitri. Hidayah secara fitrah. Yang kedua, apa dia? Yang kedua sebagai hidayatul hawas. Hidayatul hawas ialah hidayah yang datang daripada panca indera. Panca indera kita yang pandai sendiri. Bila kita badan panas, keluar peluh. Siapa yang arahkan supaya badan kita keluarkan peluh? Ada tak? Wahai ketiak, keluarkan peluh, maka ketiak pun keluarkan peluh. Ada? Wahai leher, keluarkan peluh, maka keluarkan peluh. Tak ada. Bila badan panas, automatik keluar sendiri peluh. Kita jogging selok-selok, dah peluh dah badan kita. Kita buat kerja kat rumah, selok dah peluh badan. Siapa yang peluhkan badan kita? Badan yang peluhkan peluh. Siapa yang ajar dia? Ini semua adalah hidayatul hawas. Okey. Jadi kita pegang benda panas, contoh air panas kita pegang, tiba-tiba panas. Apa tindakan kita? Reflex. Ui panas. Automatik tarik sendiri. Tak ada yang terfikir, ni nak buat apa? Panas, nak buat apa? Tolong, panas. Buka tangan. Buka. Tak ada. Bila kita sakit, bila kita tindakan reflex, ini semua dipanggil sebagai hidayatul hawas. Okay, yang ketiga, hidayatul akal. Hidayah akal ini yang mana Allah Ta'ala berikan kita akal untuk kita berfikir. Lantaran daripada itu kita berfikir dan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 1+1, 2. 2+2, 4. 4+4, 8. Ini yang dinamakan sebagai hidayatul akal. Yang mana Allah Ta'ala berikan kita akal untuk kita mencari hidayah itu sendiri. Maka baru tahu, rupanya kalau api dia boleh memanaskan air dan menghilangkan air. Dalam masa sama, air juga boleh memadamkan api dan menghilangkan api. Ini hidayah akal. Jadi manusia ni dia punya keterbatasan dia, dari sudut hidayah ni hanya dapat 3 peringkat je.
Peringkat pertama iaitu hidayatul fitr, yang kedua hidayatul hawas, yang ketiga dapat hidayatul akal. 3 dia. Masuk yang keempat hidayatul wahyi. Hidayatul wahyi ini hanya Allah yang boleh bagi melalui Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya. Jadi bila kita fikir akal ni terbatas, tapi wahyu luas. Benda yang tak logik boleh jadi logik bila adanya wahyu. Sekarang ni kita tak tahu siapa Tuhan kita, tapi